Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak kerana anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Saya diberikan satu video pada hari ini berkaitan tentang satu dakwaan daripada seorang tokoh. Okey, kita dah tengok video berkenaan, jadi kita berikan sedikit ulasan. Pertama, sebagai seorang Muslim, kita telah serahkan kasih dan cinta kita kepada Allah dan juga Rasulnya. Bahkan, kita telah kata bahawa tiada manusia yang lebih kita cintai melebihi Nabi Muhammad SAW. Nabi sebut, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman kamu sehinggalah aku ni Nabi SAW lebih dia cinta berbanding mak pak dia, anak-anak dia, bahkan manusia secara keseluruhannya. Hadis ini sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Oleh itu, semua yang Nabi buat, kita nak buat. Sehingga bab sunnah jibiliyah pun kita nak buat. Sedangkan sunnah jibiliyah ni dia tak wajib dan tak sunat pun kita ikut. Seperti fashion pakaian Nabi, diet pemakanan Nabi dan sebagainya. Pun begitu, apabila disebutkan sunnah tashri'iyah, maka kita nak buat. Kita nak solat seperti mana Nabi solat. Kita nak puasa macam mana Nabi puasa. Kita nak berakhlak seperti akhlak Nabi. Kesimpulannya, kita nak beribadat seperti mana yang Nabi SAW ibadat. Sebab ibadat Nabi adalah yang terbaik. Baginda tunjuk supaya kita buat, maka kita kena buat. Selain ia adalah tanda ibadah yang sempurna, ia juga adalah tanda kasih dan cinta kita kepada Nabi SAW yang bersih dan salih. Oleh itu, isu hari ini adalah isu yang menarik hati setiap Muslim. Jika apa yang diajarkan oleh kakak TikTokers ini betul, kita akan buat. Jika ia salah, kita akan berusaha untuk menegur dengan penuh hikmah. Kedua, saya mahu ulang disclaimer, iaitu saya tak ada sebarang niat untuk mengutuk peribadi ataupun menjatuhkan maruah siapa-siapa. Bahkan saya tak kenal pun TikTokers ini secara peribadi, melainkan namanya yang ada pada video. Menariknya, kali pertama saya tonton video ini, iaitu pagi tadi, saya sangat teruja. Saya suka tone suara yang digunakan, filtration mikrofon yang bagus, angle kamera yang sesuai, editing yang simple but very nice, cara penyampaian yang nampak sangat sopan, dan permulaan video sangat bagus. Kalau TikTokers ni nak jadi tim saya, InsyaAllah saya sangat mengalu-alukan. Sebab beliau mempunyai kemahiran yang bagus untuk seorang pendakwah. Cuma kita polish sikit daripada sudut konten. Itu saja. Yang lain bagus dah. Cantik dah. Bagus dah. Ketiga, berbalik kepada isu video. TikTokers ini menyatakan bahawa amalan bagi salam pertama dan berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Kemudian dia bagi salam yang kedua, lalu berdoa, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Beliau menyatakan bahawa amalan itu diajarkan oleh gurunya dan Nabi melakukannya. Inilah isi kandungan yang mengganggu saya. Apabila beliau menyandarkan perkara itu kepada Nabi SAW, sedangkan saya tak pernah pun diajar begitu, saya tak pernah dengar pun hal itu di dalam kaedah-kaedah salat. Nabi sebut, man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas nama aku, maka ambillah tempat duduknya daripada api neraka. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kita bimbang, ini adalah pembohongan atas nama Nabi secara tidak sengaja. Dan ia disebarkan sehingga pembohongan ini menjadi viral. Lalu kita ambil sedikit masa untuk buat semakan. Semoga ia dapat memberikan manfaat kepada saya dan juga kepada anda yang menonton. Keempat, secara jujurnya saya sering mendengar dakwaan bacaan tertentu selepas bagi salam pertama dan kedua. Macam-macam jenis riwayat ada. Cuma saya tak sempat nak buat sebarang semakan. Tetapi apabila viral isu ini, maka saya fikir sudah sampai masanya untuk saya buat sedikit semakan. Di dalam semakan saya jumpai para ulama kita menyatakan bahawa amalan ini adalah bid'ah dan bukan termasuk perbuatan Nabi Muhammad SAW. Ia dilarang daripada melakukannya. Al-Imam Ibn Baz pernah ditanya tentang hal ini dan direkodkan di dalam kitab Fatawa Nur al-Darbi. Beliau sebut perkara ini tiada asal usulnya dalam agama. Bahkan ia adalah bid'ah. Tidak disebutkan bacaan sesuatu apapun ketika memberi salam, melainkan Nabi SAW menyebutkan astaghfirullah,
astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Inilah yang dilakukan oleh Nabi. Adapun doa ini iaitu Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar, selepas bagi salam pertama dan kedua, tiada asal dan bentuknya adalah bid'ah. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Syekh Ibn Baz rahimahullah. Bahkan saya menemui pandangan yang sama direkodkan di dalam Islam Web pada fatwa bernombor 41050. Di situ disebutkan apa yang disebutkan oleh si penanya berkaitan doa yang meminta syurga pada salam pertama dan perlindungan daripada neraka pada salam kedua adalah tidak disyariatkan untuk melakukannya kerana tiada dalil yang menyokong. Oleh itu, wajib untuk menjauhi perbuatan berkenaan supaya tidak terjatuh kepada perbuatan bid'ah. Telah sabit daripada dalil yang sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda menggalakkan untuk berdoa pada penghujung tasyahud dan sebelum memberi salam dengan doa apapun dalam kebaikan dunia dan juga hari akhirat. Anda boleh rujuk dalam fatwa bernombor 41050. Kelima, apabila telah dibentangkan fatwa-fatwa itu, maka jelaslah perbuatan ini tidak boleh disandarkan kepada Nabi, demikian juga tidak boleh dilakukan seperti itu. Tetapi, ada penyelesaian tak dalam bab ni? Ada. Kita boleh membaca doa ini selepas habis membaca tasyahud akhir. Selepas innaka hamidum majid, kita boleh baca doa ini. Ada dalil tak? Tok guru mana yang sebut? Ada. Tokoh besar mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i daripada Mesir, Syekh Zakaria Al-Ansari, menyatakan di dalam kitabnya Asnal Matalib, wa yustahabbu ad-du'a'u ba'daha ba'da as-salati 'alaihi wa 'ala alihi fi at-tashahhud akhir bima sya'a mimma yata'allaqu bil akhirah wad dunya nahwa Allahumma rzuqni jariyatan hasna li khabarin idza qa'ada ahadukum fi salati falyaqra at-tahiyyatu lillah ila akhir thumma la yatakhayyaru min al-mas'alah ma sya'a أو أحب. رواه المسلم وروى البخاري ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به والدعاء بما يتعلق بالآخرة أفضل مما يتعلق بالدنيا لأنه المقصود الأعظم والدعاء المأثور بالمسلسلة المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره. Disunatkan berdoa setelahnya, iaitu setelah membaca selawat kepada Nabi dan keluarganya pada tasyahud akhir dengan apa-apa doa yang berkaitan akhirat dan dunia, seperti ya Allah, rezekikanlah aku dengan seorang pembantu yang cantik. Berdasarkan hadis, apabila di dalam salat kamu telah duduk, maka bacalah at-tahiyatu lillah sehingga tamat. Kemudian pilihlah permintaan-permintaan yang kamu mahu dan atau apa yang kamu suka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Bukhari pula meriwayatkan dengan lafaz, kemudian pilihlah doa-doa yang paling menakjubkan kamu. Lalu dia berdoa dengan doa. Al-Imam Az-Zakaria Al-Ansari menambah lagi, doa yang berkaitan akhirat adalah lebih afdal didahulukan berbanding yang berkaitan dunia, kerana maksudnya adalah lebih besar dan doa-doa yang datang daripada Nabi secara musalsal atau dinakalkan daripada baginda Nabi SAW adalah lebih baik daripada doa-doa yang diajarkan oleh orang lain. Anda boleh rujuk kenyataan ini dalam Asnal Matalib fi Syarhi Rawdatul Talibin oleh Al-Imam Zakaria Al-Ansari, jilid 1 muka surat 166. Wallahu a'lam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada video hari ini? Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share supaya orang lain juga boleh mendapat manfaat yang sama. Jika anda mahu untuk sokong dan sertai saya dan sahabat-sahabat yang lain di dalam komuniti online kita, tekan butang join. Butang join kat bawah ni. InsyaAllah banyak program-program bermanfaat telah disusun untuk anda pada setiap minggu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.